Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 983. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kecoh lompat parti dan Don Melaka bubar. Benarkah penyelewengan punca utama Adun Melaka melompat? Jana laba atas derita orang lain adalah satu pengkhianatan. PN bantah lantikan timbalan speaker. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan mengambil pendirian bahawa Tuan Yang Terutama atau TYT yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Ali Rostam telah membubarkan Dewan Undangan Negeri berdasarkan nasihat yang salah daripada seorang Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang telah kehilangan sokongan majoriti ahli Dewan berkenaan, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan. Menurut Majlis Pakatan Harapan, apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Sulaiman pada Isnin lalu berdasarkan Perlembagaan Negeri Melaka, Ketua Menteri tersebut telah hilang jawatan dan hilang kelayakan untuk menasihati yang di-Pertuan Negeri. TYT sepatutnya meneliti dan mengikuti Perlembagaan Negeri Melaka serta bertemu dengan 15 ahli Dewan Undangan Negeri iaitu pihak yang telah memperolehi majoriti sebelum membuat sebarang keputusan, kata Majlis Pakatan Harapan. Majlis Presiden Pakatan Harapan merujuk kepada kes yang sama dahulu ketika Kerajaan Pakatan Harapan tumbang di Melaka. Malah mahkamah telah membuat keputusan dalam kes di negeri Perak yang sudah tercatat dalam sejarah Malaysia. Malangnya tindakan TYT ini bukan sahaja telah melanggari duluan atau Presiden bagi Melaka itu sendiri, di mana pada 2020 nasihat Ketua Menteri ketika itu YB Adli Zahari untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri tidak diterima setelah hilang majoriti, malah ianya juga tidak selari dengan duluan Mahkamah Persekutuan dalam kes Datuk Seri Niza Jamaluddin lawan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, di mana sokongan majoriti boleh ditentukan di luar Dewan Undangan Negeri, tegas pimpinan Pakatan Harapan itu. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga melahirkan kekesalan kerana tindakan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka itu telah membuka laluan untuk pilihan raya negeri diadakan yang boleh mengancam nyawa rakyat pada ketika pandemik COVID-19 belum lagi terkawal sepenuhnya. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden UPKO Medius Tanggau. Kerajaan Melaka tumbang susulan tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan UMNO Pantai Kundur, Datuk Nur Effendi Ahmad Bersatu, Teluk Mas dan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti bebas Pengkalan Batu mengumumkan penarikan sokongan terhadap Sulaiman. Dalam masa Pakatan Harapan kecoh tentang keabsahan keputusan Ali Rostam membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, sayup-sayup kedengaran suara Pesuruhjaya PAS Melaka, Datuk Kamaluddin Siddiq mengecam mereka yang melompat parti sehingga Kerajaan Melaka tumbang. Tindakan lompat parti bukan sahaja satu pengkhianatan, bahkan menyusahkan banyak pihak. Kesan gangguan kepada pentadbiran kerajaan juga perlu diatasi selepas ini bagi mengelak kejadian sama kembali berulang, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Menurut laporan, Kamaluddin juga berpendapat bahawa tindakan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka adalah langkah terbaik bagi menyelesaikan kemelut politik yang berlaku di negeri itu. Bagi PAS, jika yang melompat itu ke arah Pakatan Harapan, ia merupakan satu pengkhianatan. Tetapi apabila katak politik melompat dari Keadilan dan UMNO ke arah Bersatu, mereka diam membisu. Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka di masa COVID-19, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani berkata ia adalah satu perbuatan yang menzalimi rakyat kerana diletakkan sebagai pertaruhan. Katanya ia tiada kena-mengena dengan memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik antara Pakatan Harapan dan juga UMNO. Saya tak nampak oleh kerana MOU ni menjadi rujukan untuk dipersalahkan. Tak ada kena-mengena dengan MOU. Ini semua keputusan dibuat oleh adun-adun di Melaka. Biarlah. Tetapi nak meletakkan rakyat sebagai pertaruhan,
Itu saya tidak bersetuju. Dan ini tidak boleh dikompromikan. Dan berkata demikian ketika program Borak Dahsyat mandat dirampas, kertas undi tiada lagi nilai pada 6 Oktober lalu. Kenyataan yang sama turut disebut oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad yang berkata apa yang berlaku di Melaka adalah masalah dalaman antara UMNO dengan UMNO dan bersatu dengan bersatu tiada kaitan dengan Pakatan Harapan. Kerajaan Melaka itu bukan hasil daripada tindakan Pakatan Harapan. Ini jangan nak salahkan Pakatan Harapan kerana ini adalah masalah dalaman di antara UMNO dengan UMNO, bersatu dengan bersatu. Jatuhnya kerajaan Melaka bukan kerana hasil usaha Pakatan Harapan, kata Khalid. Lain bengkak, lain benanah. Begitulah sikap UMNO akibat perbuatan sendiri pihak lain pula yang dipersalahkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan berkata pihaknya memandang serius dakwaan Datuk Seri Idris Harun berhubung isu pemborotan projek ekonomi dan menipu kerajaan persekutuan berkaitan royalti pasir di Melaka. Sehubungan dengan itu, mana-mana pihak yang memiliki maklumat atau bukti salah laku rasuah dan penyelewengan berhubung isu berkenaan diminta tampil untuk memberi kerjasama kepada pihak SPRM. Ingin ditegaskan bahawa kegagalan untuk melaporkan mana-mana salah laku di bawah Akta SPRM merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa mengikut Seksyen 25 Akta SPRM 2009, tegas kenyataan itu. Dalam pada itu, SPRM juga akan menghantar pegawai untuk mengadakan perjumpaan dengan Idris yang juga bekas Exco Pembangunan Daerah Luar Bandar dan Pengurusan Banjir Negeri Melaka, kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang telah hilang sokongan majoriti ahli Dewan berkenaan. Idris dalam program Bual Bicara Agenda Awani pada Selasa menegaskan tindakannya menarik sokongan terhadap kerajaan negeri Melaka adalah untuk menyelamatkan UMNO daripada ditolak rakyat pada pilihan raya umum akan datang. Menurutnya, beliau tidak boleh lagi menyokong kerajaan yang diterajui Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional itu yang penuh dengan kemungkaran. Beliau berkata kemelut yang berlaku di Melaka bermula sejak Mac 2020 lagi. Bagaimanapun kerajaan yang menggantikan Pakatan Harapan itu tidak boleh membawa kemajuan. Ini kerana wujudnya dua ekor singa pada satu gunung yang merujuk kepada campur tangan Speaker Datuk Seri Abdul Rauf Yusof terhadap urusan kerajaan negeri. Idris mendakwa ada pelanggaran terhadap keputusan yang dibuat oleh Ketua Menteri. Beliau juga mempertikaikan integriti dan kewibawaan kepimpinan kerajaan negeri dan kesan amalan yang tidak sihat. Kalau UMNO ini terus mempunyai pemimpin-pemimpin seperti yang ada pada hari ini, rakusnya diibaratkan makan itu tangan kanan dan kiri disuapkan ke mulut sambil mata menjeling lagi ke makanan lain di atas meja, yakni projek-projek ekonomi di negeri berkenaan. Ribuan meter kubik pasir yang ditambak dari tengah laut dibawa ke sini tapi diisytiharkan dengan jumlah yang rendah, menipu kerajaan persekutuan dalam bentuk royalti yang ini berlaku dengan jelas. Ini semua penipuan yang akan menyebabkan UMNO ditolak mentah-mentah dalam pilihan raya umum akan datang. Saya percaya dan yakin rakyat menyedari hakikat ini, ujarnya. Menurutnya, jika mereka terus memimpin negeri Melaka, maka negeri ini is doomed for failure. Beliau mengingatkan mereka semua akan ditanya nanti, maksudnya di akhirat. Bagaimanapun atas tindakan tersebut, Idris telah dipecat keahliannya daripada UMNO. Mengulas mengenainya, beliau berkata tak kisah walau digelar apapun kerana tindakannya adalah untuk menentang kemungkaran. Seterusnya, beliau bertanya sama ada hendak memilih kerajaan Melayu Islam yang mencemarkan imej Islam, tidak ada moral dan integriti, atau kerajaan campur tangan Melayu, Cina dan India yang lebih Islamik. Mana satu pilihan kita? Tepuk dada, tanya selera, tegasnya. Nah, kalian sudah pasti telah mendengar sendiri pendedahan bekas Ketua Menteri Melaka ini. Adakah apa yang berlaku di Melaka angkara Pakatan Harapan? Pimpinan yang menyeleweng apabila mendapat kuasa, itulah sebenarnya punca segala-galanya. Semoga rakyat Melaka membuka mata dan hati ketika membuat keputusan untuk mengundi siapa pada pilihan raya negeri akan datang. Pihak berkuasa Peranti Perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dilaporkan merampas pelitup muka perubatan oximeter dan kit ujian kendiri COVID-19 yang tidak berdaftar yang bernilai lebih RM1 juta dari sebuah syarikat di Bukit Rimau dekat Shah Alam kemarin. Menurut Ketua Eksekutif MDA Ahmad Sharif Hambali, serbuan oleh 18 pegawai penguatkuasa tersebut adalah susulan aduan orang awam dan hasil risikan pihaknya. Dia berkata ketika serbuan dua suspek yang berusia
berusia 30-an yang juga pemilik premis turut berada di lokasi dan telah memberi kerjasama penuh serta diambil rakaman percakapan. Modus operandi mereka adalah menjual peranti-peranti tersebut melalui platform dalam talian atau e-dagang dan membekal peranti tersebut kepada syarikat-syarikat pengedar yang lain. Ujarnya seperti dipetik bernama. 2 store di premis itu digunakan untuk menyimpan peralatan peranti perubatan tidak berdaftar tersebut, kata penolong pengarah MDA Muhammad Farhan Ishak. Beliau berkata syarikat tersebut didapati melanggar Seksyen 5/1 Akta Peranti Perubatan 2012 Akta 737 iaitu meletakkan peranti perubatan yang tidak berdaftar di bawah Akta 737 dalam pasaran yang boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 5/2 Akta 737 iaitu denda tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Orang awam digalakkan untuk menyemak status pendaftaran sesuatu peranti melalui laman sesawang mdar.mda.gov.my. Sebarang aduan berkaitan produk tidak berdaftar boleh disalurkan kepada pihak berkuasa peranti perubatan KKM melalui sistem pengurusan maklum balas MDA atau MDA Famous di alamat famous.mda.gov.my agar tindakan sewajarnya dapat diambil bagi membanteras penjualan peranti perubatan yang tidak berdaftar di pasaran, tegasnya. Ini bukan berita politik. Kenapa Jom Channel turut merentasnya? Biar kami jelaskan. Barangan yang dirampas dikatakan bernilai RM1 juta. Jika didapati bersalah akan dijatuhi hukuman denda tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Adilkah? Oleh kerana RM200,000 itu denda maksima, mungkin akhirnya denda yang dibayar kurang daripada nilai tersebut. Persoalannya, sudah berapa ramai pelanggan yang tertipu membeli barangan atau peranti yang tidak berdaftar ini? Adakah pelanggan berhak memfailkan saman sivil terhadap syarikat pengedar? Dari mana syarikat tersebut mendapat bekalan barangannya? Sudah tentu ia tidak jatuh dari langit. Maka kemungkinan barangan itu diseludup secara besar-besaran kerana nilainya yang besar. Kalau barangan seludup, takkan penguatkuasa kastam tak nampak ketika penyeludupan itu berlaku. Ingat, nilainya dikatakan RM1 juta. Maknanya, ia sudah pasti bukan satu kotak vitamin seperti yang kita beli online dari portal luar negara. Sudah tentu ada perancangnya dan ada jaringan yang memudahkan kemasukan barangan tersebut ke negara ini. Jom Channel berpendapat rampasan barangan perubatan tidak berdaftar termasuk peranti atau peralatan lain jika ada hanyalah bongkar ais yang kelihatan di permukaan dunia import barangan yang kita tidak tahu status halal dan haramnya. Berbeza dengan mencuri susu di pasar raya, menjual barangan perubatan tak berdaftar adalah sama dengan menjana laba di atas penderitaan orang lain, iaitu pelanggan atau pesakit yang tidak curiga mengenai status legitimasi barangan yang dibeli. Juga pengguna yang mencari barangan yang lebih murah di zaman COVID-19 ini. Pembekal dan pengedar yang menjual barangan perubatan terkawal tidak berdaftar dan jaringannya adalah pengkhianat lebih hina berbanding pencuri susu untuk anak di pasaraya. Jika berlaku ketirisan dalam prosedur operasi standard SOP dalam perolehan barangan import KKM, carilah puncanya. Nyawa rakyat hendaklah diutamakan, bukan kehendak segaliti pembekal dan pengedar yang tidak beretika dan tamak haloba. Baru-baru ini, pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan BBC Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata pindaan perlembagaan bagi menambah jumlah timbalan speaker atau timbalan yang dipertua Dewan Rakyat daripada 2 kepada 3 orang sudah dipersetujui Blok Kerajaan dan Pembangkang. Pindaan tersebut diperlukan bagi melantik Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan untuk menggantikan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said yang meletak jawatan dan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Teluk Intan Nga Kormeng. Melantik Ahli Parlimen Pembangkang merupakan satu gencatan politik di mana negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan masalah ekonomi yang memerlukan pemulihan. Tidak ada alasan usaha ke arah reformasi parlimen ini tidak boleh disokong. Ini selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mahukan budaya persefahaman dan demokrasi bermusyawarah dilaksanakan di Dewan Rakyat. Namun, lain pula pandangan bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap. Siapa lagi kalau bukan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin.
Perikatan Nasional berpendirian tiada keperluan untuk mewujudkan satu lagi jawatan Timbalan Speaker Dewan Rakyat buat masa ini. Mahyadin selaku pengerusi Perikatan Nasional berkata, dua jawatan Timbalan Speaker sedia ada seperti termaktub dalam Perkara 57/1/B. Perlembagaan persekutuan adalah memadai bagi menjamin kelicinan mesyuarat Dewan Rakyat. Selain itu, katanya peruntukan Perkara 57/3 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan mana-mana ahli Dewan Rakyat mempengerusi mesyuarat Dewan Rakyat pada masa ketiadaan yang dipertua dan timbalan-timbalan yang dipertua juga adalah memadai bagi tujuan menjamin kesempurnaan perjalanan mesyuarat Dewan yang mulia itu. Justru tiada keperluan, katanya, bagi Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk menambah satu lagi jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat untuk masa ini. Cadangan pindaan perlembagaan ini memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli-ahli Dewan Rakyat, kata Mahyadin dalam satu kenyataan hari ini. Beliau turut berkata Perikatan Nasional berpendirian memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik antara Perdana Menteri dan Pakatan Harapan juga terhad kepada perkara-perkara yang telah dipersetujui secara bersama. Pindaan perlembagaan untuk menambah jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat katanya tidak termaktub dalam memorandum persefahaman itu. Justru katanya adalah tidak wajar bagi mana-mana pihak untuk menuntut pelaksanaannya. Atas dasar itu, Perikatan Nasional katanya telah membuat pendirian untuk tidak menyokong sebarang cadangan pindaan perlembagaan bagi tujuan tersebut. Tegas kenyataan itu. Buat masa ini, satu jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dipegang oleh Ahli Parlimen Bersatu Batu Pahat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Namun, beberapa media melaporkan Bersatu menentang pemilihan Ahmad Maslan untuk mengisi jawatan timbalan yang dipertua kedua yang dikosongkan oleh Azalina sebelum ini. Lalu timbul idea mewujudkan jawatan timbalan yang dipertua ketiga Dewan Rakyat. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilaporkan turut memandang baik cadangan itu walaupun ia belum dibincangkan secara rasmi. Kononnya Bersatu menolak pemilihan Ahmad Maslan sebelum ini kerana namanya terpalit sebagai kluster mahkamah. Kini Ahmad Maslan sudah dibersihkan setelah membayar kompaun berjumlah 1.1 juta ringgit. Perikatan Nasional menentang kewujudan jawatan timbalan yang dipertua ketiga pula. Apa sebenarnya yang ditolak oleh Perikatan Nasional ni? Jawapannya cukup mudah. Perikatan Nasional boleh melantik 3 duta khas bertaraf menteri yang langsung tidak diperlukan dan membazirkan dana rakyat. Tetapi ia menolak pelantikan Wakil Pakatan Harapan sebagai salah seorang timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Bersatu dan PAS adalah dua parti asabiah yang tidak mahu ngakorming Ahli Parlimen DAP untuk memegang jawatan sebagai timbalan Speaker ketiga Dewan Rakyat. Itu alasan sebenarnya. Jangan sangka rakyat tidak tahu. Rakyat pada masa kini sangat peka akan isu politik negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.